bersama kembali dalam cerita di sebalik berita, di mana seperti biasa kita akan kupas kisah-kisah di sebalik segala tajuk berita utama yang kami bawakan kepada anda, termasuk kisah-kisah di sisi dan juga proses wartawan kami untuk mendapatkan berita yang kadang-kadang menarik juga untuk kita kongsikan. Tatkala negeri Sabah dan seluruh Malaysia bimbang dengan penularan COVID-19 ataupun kemungkinan kemunculan gelombang baru yang semua kita tidak mahukan, tapi kekal sebagai satu kemungkinan yang akan berlaku. COVID-19 sudah tentu bawa banyak kesan-kesan sampingan bersamanya. Bukan sahaja kesan terhadap ekonomi, kesihatan dan nyawa, tetapi kesan-kesan yang mungkin kita tidak jangkakan. Sebagai contoh, COVID-19 mewajibkan kita semua dan memerlukan kita semua memakai pelitup muka. Tapi apa yang jadi? Banyak antara pelitup muka ini dibuang dalam longkang-longkang. Itu antara kesan yang kita tak jangkakan, yang menyukarkan lagi usaha kita dalam mengendalikan wabak ini. Longkang-longkang di ibu negara khasnya bukan saja sudah dibadai dengan banjir yang lebih kerap baru-baru ini. Sungai dan juga longkang-longkang meningkat airnya melebihi paras menyebabkan ibu negara banjir. Berdepan pula dengan pencemaran sampah dan ditambah pula dengan pembuangan pelitup muka. Kini ada satu lagi benda yang menjadi masalah kepada cabaran kita untuk menjaga longkang-longkang di Kuala Lumpur dan sistem perparitan kita. Kabel utiliti. Kaitan kabel utiliti dengan longkang-longkang ini, rakan setugas saya, Fauzi Suhaimi, ada buat liputan tadi. Fauzi, saya pun tak pernah terfikir kalau longkang ni orang cakap kita buang sampah, kita buang bungkusan makanan dan sejak beberapa bulan lepas mungkin kita saksikan lebih banyak pelitup muka dibuang. Tapi kabel utiliti pun dibuang dalam longkang, apa ceritanya? Okey, Lokman. Sebelum kita pergi secara lebih mendalam lagi apa bentuk laporan yang saya akan sediakan dalam tempoh mungkin 2-3 minggu lagi, sebab saya masih lagi mendapatkan maklumat daripada pihak-pihak berkuasa. Dan perkara ini sebenarnya kalau untuk pengetahuan Lokman bukan baru. Dia telah pun berlaku sejak beberapa tahun yang lepas dan benda ini pernah disiarkan di mana-mana media, dan lebih tertariknya hari ini benda baru yang saya temui dalam tinjauan hari ini sekitar hampir 3 jam. Saya buat tinjauan di sekitar pusat bandar ataupun di kawasan-kawasan tumpuan bandar di Kuala Lumpur, di mana satu kabel yang berukuran pada saya besar 5 cm. Okey, boleh kita balik kepada gambar yang pertama tadi. Ini yang Fauzi maksudkan. Ini gambar yang Fauzi ambil. Dan juga gambar kedua yang mungkin jelas sedikit kalau kita boleh paparkan sekarang. Ini kabelnya sebesar mana tu? Kalau ini kita boleh tengok dalam 2 cm ataupun 3-5. Yang paling besar tadi, yang merah tadi tu, itu yang mengejutkan saya apabila sebelum ini saya pernah buat liputan perkara ini dan hari ini penemuannya lebih dahsyat, di mana kabel sebesar itu ditemui di dalam longkang dan sudah pastinya akan mengakibatkan gangguan saluran itu sendiri, dan ini menjadi punca berlakunya banjir pada 10 September lalu. Okey. Ini kabel ini. Adakah ini kabel elektrik? Dalam lingkaran banyak-banyak tu dia meliputi semua utiliti, ada elektrik, ada air dan ada kemungkinan juga telefon. Saya beranggapan ke semua kabel utiliti memang dimuat di dalam longkang tersebut. Mungkin kerana kerja-kerja penambahbaikan ataupun penyelenggaraan dilakukan di setiap premis perniagaan mengambil jalan mudah untuk mereka jimatkan kos, jimatkan masa dan tanpa memikirkan kesan jangka panjang kenapa ia meletakkan kabel-kabel tersebut di dalam longkang. Ini yang kita bincangkan, ini gambar yang kita bincangkan tadi. Kita sudah pernah lihat di situ bawah tu ada pelitup muka. Betul. Itu adalah fenomena yang agak baru selepas lebih ramai orang diperlukan memakai pelitup muka. Sampah itu memang satu fenomena secara sedihnya, memang fenomena sejak berpuluh tahun lepas agaknya. Kemudian ada kabel pula. Jadi adakah itu puncanya? Sebab sebelum ini mungkin ramai tak tahu dan saya juga mengaku saya tak tahu bahawa ini adalah satu amalan untuk orang buang kabel di dalam longkang. Jadi ini kedai-kedai ini akan melakukan apa? Pengubahsuaian, renovation dan mereka akan tukar kabel dan buang dalam longkang. Adakah itu yang berlaku? Saya berpendapat begitu. Contoh di pusat-pusat pentadbiran yang bangunannya berusia puluhan tahun, yang memerlukan penyelenggaraan kabel-kabel elektrik ataupun apapun utiliti lain, dia mengambil jalan mudah di mana tanpa memerlukan jangka masa yang lama ataupun jimatkan kos dengan mencapakkan kabel-kabel tersebut dalam longkang untuk memastikan kerja-kerjanya diselesaikan dengan cara yang mudah. Itu yang saya beranggapan yang selepas membuat tinjauan tersebut. Dan lebih menyedihkan lagi, Lokman,
sampah kita tak payah bercakap pasal sampah, tapi perkara-perkara ini yang menyebabkan berlakunya banjir. Dan ada juga kenyataan daripada Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Selangor ini menyatakan punca kejadian banjir pada 10 September lalu adalah daripada kabel-kabel itu sendiri, di mana apabila hujan lebat, air limpahan air dan longkang tidak mampu menampung limpahan air itu, dan apatah lagi di longkang-longkang yang tersumbat oleh sampah yang tersangkut di kabel-kabel yang ada di longkang-longkang di sekitar ibu negara. Menjadi antara faktor penambah kepada mengapa kita menyaksikan kekerapan banjir yang lebih tinggi sekarang di ibu negara. Betul. Selain daripada pembuangan sampah pelitup muka dan juga hujan yang lebih lebat sekarang ini. Ini adalah masalahnya, Fauzi pergi meninjau seperti tadi, dan Fauzi saya faham akan buat laporan istimewa untuk Awani 745 dalam hari-hari akan datang untuk penonton kita. Kita perlu fikir juga sudah tentu berkenaan dengan penyelesaiannya. Ini adalah penyataan masalahnya, penyataan penyelesaiannya sudah tentu berada pada pihak-pihak berkuasa. Adakah Fauzi ada mendekati pihak-pihak berkuasa untuk cuba mendapatkan apa perancangan mereka untuk menyelesaikan masalah ini? Baik, dalam rancangan ataupun perancangan saya untuk menghasilkan laporan ini, ada beberapa pihak bertanggungjawab, termasuk pihak berkuasa tempatan, Kementerian Wilayah. Ada saya menghubungi untuk meminta reaksi apakah perancangan ataupun apakah tindakan susulan yang boleh mereka lakukan selepas melihat sendiri situasi sebenar yang berlaku di setiap longkang di seluruh kawasan-kawasan tumpuan di pusat bandar ibu negara. Dan saya jangkakan mungkin ada tindakan-tindakan sama ada menyita premis ataupun mengambil tindakan saman ataupun membuang semula kabel-kabel tersebut demi kelangsungan longkang itu supaya masalah banjir boleh kita atasi. Kalau kita nak selesaikan masalah banjir itu mungkin sukar, tetapi untuk kita kurangkan masalah banjir berlaku di ibu negara, ini salah satu faktor yang boleh kita lihat dan perlu ambil tindakan serius pihak berkuasa. Jadi itu mungkin akan ambil masa. Apa yang kita boleh lakukan sekarang ialah mungkin saya cuba nak fahami, kerana kita tahu sampah-sampah ini mungkin sebahagian daripadanya akan dihanyutkan juga lama-kelamaan. Tapi kabel-kabel yang kita lihat tadi itu nampaknya begitu berat. Jadi sekarang ini memang akan kena ada pekerja pembersihan atau pihak berkuasa yang perlu ambil sendiri dan bersihkan sendiri kabel-kabel ini daripada longkang-longkang di sana. Untuk kerja-kerja pembersihan, hasil tinjauan yang saya buat sekitar 3 jam tadi, pihak yang melakukan kerja-kerja pembersihan sendiri, bila saya bertemu berbual ataupun bertanya akan pihak premis atau pemilik premis atau peniaga itu sendiri untuk membersihkan longkang yang berada di depan dia, di depan mereka mengakui kesukaran untuk membersihkan longkang-longkang tersebut, sebab di sepanjang longkang ada longkang yang terbuka dan ada longkang yang tertutup. Itu yang menjadi kesukaran untuk mereka membersihkan sampah-sampah yang ada dalam tu. Dan kabel-kabel ini adakah pihak berkuasa juga kena mengangkat dan membersihkannya sendiri kerana ia berat bukan dan sukar untuk kita bersihkan? Pada pandangan saya begitulah situasi di mana kerja-kerja ini perlu dilakukan secara kerjasama, sama ada bukan sahaja di pihak Kementerian Wilayah maupun pihak berkuasa tempatan, dan mungkin kita boleh buat kerjasama secara bersepadu dengan pihak-pihak lain, agensi-agensi lain yang mempunyai kaitan dengan kabel-kabel tersebut. Okey. Fauzi akan mengupas dengan lebih lanjut dalam laporan istimewa yang kita akan siarkan dalam buletin-buletin kita dan juga Awani 745. Bila agaknya masih lagi tengah menulis ya? Menulis lagi. Tidak lama lagi. Tidak lama lah, dalam seminggu 2 minggu lagi. Okey. Kita menanti dan saya juga menanti ya. InsyaAllah. Okay, terima kasih Fauzi Suhaimi, wartawan Astro Awani. Kita kini berdepan dengan banyak masalah. Sudah tentu COVID-19, banyak lagi isu-isu lain, isu kesihatan dan sebagainya, isu pembuangan sampah, pelitup muka. Perkara terakhir yang kita perlukan adalah lebih banyak masalah. Terutamanya masalah-masalah yang kita boleh elakkan hanya dengan kita membetulkan pendekatan kita dan juga perangai kita untuk lebih menyayangi bandar-bandar kita dan juga alam sekitar kita. Ini semua tanggungjawab kita. Sudah tentu kita pandang kepada pihak-pihak berkuasa dan juga kerajaan untuk menyelesaikan masalah. Tapi kita juga perlu memainkan peranan untuk membantu menggembling tenaga dan malah untuk mengelakkan daripada kita mengubati, mencegah lebih baik daripada mengubati. Anda di luar sana, kalau anda kebanyakannya bukan pemilik premis kedai dan sebagainya, apa yang anda boleh lakukan ialah bantu untuk buang sampah di tempat yang sepatutnya. Buang pelitup muka itu di tempat yang sepatutnya. Itu adalah setidak-tidaknya yang kita boleh lakukan kerana sudah ada begitu banyak cabaran yang berdepan dengan kita sekarang.
yang perlu kita selesaikan bersama-sama. Saya Luqman Haris, terima kasih kerana menonton cerita hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam hormat.